Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها Anta waliyuha wa maulaha. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan dapat kita bersama pada pagi yang mulia ni. Dan insya-Allah kita akan memulakan satu risalah yang baru, iaitu buku yang bertajuk 30 Teknik Tepat Tadabbur Al-Quran. Alhamdulillah, buku ni ada orang infak 100 naskah. Jadi saya dah letak pada kuliah subuh sebelum ni, saya dah letak sini dah. Okay. Jadi tuan-tuan boleh dapatkan dalam masjid ni kot ada naskah tersebut, sebanyak 100 naskah tu lah. Okay. Kalau maknanya tak cukup, itu ialah yang orang bagi. Okay. Tak tahulah kalau ada tambahan, tapi ada lagi simpanan sikit. Yang tu sebenarnya untuk kuliah di Penang, sebab dia bagi 200 naskah, 100 Perlis dan 100 Penang. Okay. Yang di Penang tu masih ada baki beberapa puluh naskah lagi. Okay. Dan Alhamdulillah kita dah selesai risalah Da'awat Al-Anbiya ataupun rintihan para nabi yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullahu ta'ala. Dan kita selesai yang tu, dan insya-Allah kita akan sambung dengan risalah ni. Dan risalah ni daripada tajuknya kita tengok 30 teknik tepat tadabbur Al-Quran. Dalam buku ni ada 3 bab. Bab yang pertama berkenaan dengan pengenalan kepada Al-Quran. Maknanya dalam bab yang pertama tu dia akan bahas tentang ta'rif Al-Quran. Quran tu apa maksud dia, apa makna dia, nama-nama Al-Quran, kelebihan orang yang berdamping dengan Al-Quran, dan juga beberapa fakta-fakta ringkas berkaitan dengan Al-Quran. Itu bab yang pertama. Bab yang kedua, dia akan sentuh tentang tadabbur Al-Quran, maksud tadabbur, hukum tadabbur Al-Quran, dalil-dalil berkait dengan tadabbur Al-Quran, dan apa yang dilakukan oleh golongan yang terdahulu, para salafus salih, macam mana dia orang tadabbur Al-Quran, sebab-sebab yang menghalang satu orang tu daripada dapat tadabbur Al-Quran, dan perbezaan antara martabat-martabat dalam isu Quran ataupun dalam benda yang berkait dengan Quran, iaitu apa beza qiraah, apa makna tilawah, apa makna tafsir tadabbur. Itu semua disentuh pada bab yang kedua. Rukun tadabbur, syarat tadabbur, tingkatan-tingkatan dalam tadabbur. Okay. Yang paling penting ialah bab yang ketiga. Bab yang ketiga ialah teknik tadabbur tu. Itu ialah tajuk utama bagi buku ni. Penulis hafizahullah taala Al-Fadil Ustaz Mustafa Suki ni, dia bahagikan 2 bahagian. 15 teknik tadabbur ringkas bagi permulaan, peringkat asas, dan 15 teknik tadabbur bagi
golongan pertengahan ataupun bagi kategori pertengahan. Jadi ini ialah buku yang paling ringkas membahaskan tentang bab tadabbur. Walaupun di negara kita ni sudah banyak orang-orang yang mula bercakap tentang tadabbur ni. Dan kalau kita tengok, ada satu, kita kira satu grup lah, ataupun satu, dia macam pusat pengajian lah kot. Dia ada buat di negara kita ni, nama dia Tadabbur Center. Kalau tuan-tuan ikut lah, daripada Ustaz Asy'ari Abdul Rahman ni, yang tu detail bila mana dia cakap tentang tadabbur ni. Dan dia orang dah ada peningkatan, maknanya dia orang dah buat tadabbur, dia orang dah buat bermacam-macam seminar apa semua dalam bab tadabbur ni. Okay. Cuma kena hati-hatilah. Okay. Di negara kita ni tadabbur ni macam-macam orang nak bercakap. Okay. Pertama yang betul, yang kedua yang tak betul. Saya mungkin pernah sebut sini, antara ancaman di negara kita ni ialah bergeraknya kelompok yang mempromosikan tafsir dan tadabbur. Ada yang betul, macam Tadabbur Center apa semua tu, okey, betul. Itu memang berasaskan daripada ilmu-ilmu yang betul lah, yang ambil pada tafsir-tafsir muktabar. Di negara kita ni, dia ada satu lagi kumpulan, tapi dia tak ada nama. Dia ada nama, tapi dia tidak menzahirkan nama dia orang. Iaitu yang disebut dengan nama Millah Ibrahim. Millah Ibrahim ni dibawa daripada Indonesia. Kemasukan paling awal sekitar tahun 2012 di negara kita. Millah Ibrahim ni macam-macam nama di Indonesia, telah difatwakan sesat oleh Majlis Ulama Indonesia tahun 2007 ataupun 2009, saya tak ingat. Yang diketuai oleh satu orang, nama dia Ahmad Musaddiq. Ahmad Musaddiq ni waktu dia di Indonesia ni, di Jawa Barat, dia ada ikut satu kumpulan. Kumpulan tu ialah kerja dia bahas tentang isi Quran, tapi dia bahas ikut kepala sendiri. Dia tak pakai kaedah para ulama. Okay. Tapi nampak macam sistematik lah cara dia tafsir Quran tu. Okay. Dan untuk datang ke negara kita ni, dia gunakan teknik yang sama. Dia orang akan anjurkan seminar-seminar, event yang orang kata apa, berkait dengan Quran. Okay. Tapi apa yang dia orang sebut tu bukan daripada tafsir muktabar. Dia orang akan argue beberapa fakta-fakta sejarah yang ada dalam Quran. Kita nak tengoklah beberapa dia punya ciri-ciri dia. Segala tempat-tempat yang disebut dalam Quran, tempat sejarah tu, contohnya kerajaan Sabak, dia akan cuba kaitkan duduk dekat dengan kawasan Nusantara ni, tak luar ke, bukan tempat lain. Antara yang terkenal, dia orang kata tapak Candi Borobudur di Indonesia tu ialah bahagian daripada kerajaan Sulaiman. Itu yang dia orang sebut dalam seminar dia orang. Itu yang dia orang buat dalam projek dia. Seminar tu bertaraf, orang kata apa, besar lah juga, event yang besar, ramai orang bayaran yang mahal. Cuma yang jadi bahayanya di mana? Bahayanya mereka ni ada gerak kerja dia. Bermula dengan sir, lepas tu kepada jahar, lepas tu kepada hijrah, lepas tu kepada qital, dan juga kepada khilafah dan lain-lain. Okay. Itu ialah antara gerak kerja. Dan dia orang berada di fasa qital sekarang ni. Qital ni maksudnya apa? Perang. Sebab dia orang sudah aim, tempat peperangan yang akan berlaku ni ialah antara Kalimantan, Sabah dan Sarawak. Itu tempat dia. Dan dia orang ada buat. Cuma saya nak kata dia bergerak atas nama seminar tadabbur Al-Quran ataupun seminar faham Quran. Cuma kalau tengok bila mana dia bercakap tentang ilmu Al-Quran ni, biasanya dia akan pergi, dia akan argue fakta sejarah, dan dia akan bawa kita pada satu bab, iaitu ilmu numerologi. Angka-angka Quran ni dia hubung kaitkan, lepas tu dia buat jangkaan apa yang akan berlaku ni. Menarik, memang menarik bagi orang yang dah jauh pada Quran, tak tahu apa, dengar apa yang orang bahas, akan rasa hebatlah. Okey. Cuma nak katanya di negara kita ia sebuah ancaman baru. Tapi dia tak sebutlah dia tu Millah Ibrahim, sebab dia orang tukar nama banyak. Kadang-kadang nama Qiyadah Islamiyah, kadang-kadang nama Gerakan Fajar Nusantara, macam-macam nama lah. Cuma di negara kita ni dia tidak letak nama, dia cuma bergerak di belakang program-program yang bersifat Quran, iaitu seminar dan apa semualah. Okay. Jadi bila mana kita tengok buku ni, dia ada usaha untuk bagi orang nampak di mana sebenarnya cara untuk
kita tadabbur Al-Quran. Okey, pertama saya sebut sebelum masuk bab pertama. Perkataan tadabbur. Sebab kita nak fokus kepada tajuk buku ni dulu. Teknik tepat tadabbur. Okey. Paling-paling kurang kita kena faham dan kita kena tahu maksud tadabbur tu apa. Allah Ta'ala perintah dalam Al-Quran, afala yatadabbarunal Quran. Banyak tempat sebut. Mengapa kamu tidak tadabbur kepada Al-Quran? Kita sebut tadabbur tu. Okay. Tadabbur tu bahasa Arab. Bahasa Melayunya macam-macam terjemahan. Ada orang kata tadabbur ni ialah penelitian yang dalam, ataupun hasil daripada penelitian pun disebut tadabbur. Okay. Cuma perkataan bahasa Arab, tadabbur mari pada perkataan dabbara. Dabbara maksudnya belakang, ataupun kata akar dia ialah dubur. Cuma kita ni sebut perkataan dubur, kita faham satu je. Dubur ni kemaluan je kita faham. Okay. Dubur ni maksudnya apa-apa belakang. Sebab tu dalam hadis, bila mana sahabat cuba riwayatkan zikir-zikir yang Nabi ucapkan selepas daripada salat, biasanya para ulama akan sebut bab ni ialah al-azkar fi kulli duburis salah. Zikir-zikir selepas akhir salat. Dubur tu maksudnya ialah belakang akhir. Maknanya tadabbur proses yang paling last berinteraksi dengan Al-Quran. Dah habis baca, dah habis faham hukum hakam, last sekali dia akan pergi pada proses tadabbur, iaitu mengambil manfaat, gali bahan mentah yang paling bersih, nak ambil letak pada diri. Itu maksud tadabbur. Itu bahasa ataupun cara yang paling mudah untuk kita faham. Maknanya bila mana kita buat tadabbur Al-Quran, tadabbur ialah satu proses yang last. Dan tadabbur ni bergantung pada orang tu. Taklah kata syarat tadabbur ni mesti kena pandai bahasa Arab komplit, mesti kena reti bahasa Arab betul-betul. Tak reti tak akan dapat. Yang pastinya nak faham Quran memang kena ada asas ilmu bahasa Arab, supaya akan dapat nampak apa maksud sebenar Quran tu nak sebut. Okay. Tapi bukanlah menjadi alasan kerana tidak ada ilmu asal bahasa Arab, akhirnya satu orang tu pilih untuk tak nak lagi berinteraksi dengan Quran, sebab rasa banyak sangat peringkat nak pergi pada tadabbur. Yang pasti dalam Quran Allah Ta'ala sebut, bila mana Allah Ta'ala kata afala yatadabbarunal Quran, kenapa kamu tidak tadabbur pada Al-Quran, am ala qulubin aqfaluha, ataupun hati kamu telah terkunci. Maknanya Tuhan nak sebut orang yang nak tadabbur Quran ni ialah orang yang hati tak terkunci. Tuan-tuan baca Quran, kita akan jumpa ayat Allah Ta'ala sebut khatamallahu ala qulubihim wa ala absarihim. Allah Ta'ala pateri. Khatam tu maksudnya kunci rapat di atas hati mereka. Golongan ni akan terharam daripada tadabbur, tak akan dapat. Dalam ayat lain Allah Ta'ala sebut warabatna ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard. Ni dalam suratul Kahfi. Kami ikat hati pemuda-pemuda ketika mana mereka berdiri di hadapan raja yang zalim itu, iaitu raja yang mengaku jadi Tuhan. Maknanya pemuda-pemuda ni Tuhan ikat hati dia sehingga mereka menjadi golongan yang terbaik berinteraksi dengan firman Tuhan. Dia orang tak dapat Quran, cuma nak katanya dia orang berinteraksi dengan baik dengan kitab Tuhan yang ada pada waktu itu, iaitu Injil. Sebab mengikut pendapat yang paling tepat, pemuda Ashabul Kahfi ni mereka berada di antara zaman selepas diangkatnya Nabi Isa AS ke langit, sebelum zahir Nabi Muhammad. Maknanya mereka saki-baki umat Nabi Isa AS. Itu cerita Ashabul Kahfi. Okay. Jadi kitab dia orang ialah Injil lah pada waktu itu. Mereka telah berinteraksi dengan baik dengan Injil. Akhirnya mereka diberi keberanian untuk berdiri di hadapan raja. Mengikut riwayat Israiliyat, raja tu nama Daqyanus, yang mengaku dia Tuhan macam Firaun, tapi dia tak sehebat Firaun dalam siri pengakuan dia sebagai seorang Tuhan. Sebagai Tuhan tu lah, dia tak sehebat Firaun. Cerita dia tak panjang, Quran tak detailkan cerita
raja tu, nama dia pun Quran tak sebut sebab tak penting untuk kenal orang macam ni. Cuma nak fokus pada pemuda itu, bila mana kena cara dia berinteraksi, dia dapat rabtil qalb, ikatan hati. Sehingga apa saja ayat Quran yang datang, memang betul dia boleh ambil manfaat pada ayat Quran itu. Okay. Jadi 30 teknik tepat tadabbur ni ialah memberi panduan awal. Sebenarnya kalau kita tengok, antara tokoh-tokoh ulama yang banyak ataupun pernah bercakap tentang Al-Quran ni, dua orang yang dekat dengan zaman kita lah, ataupun yang popular dengan orang Melayu ni. Satu Al-Imam As-Suyuti, yang kedua ialah Al-Imam An-Nawawi. Imam As-Suyuti banyak tulis buku tentang ulum Quran, antaranya Manahilul Arfan fi Ulumil Quran. Dia tulis ilmu-ilmu yang duduk dalam Quran ni, ilmu bilang ayat Quran, ilmu tajwid, ilmu baca, ilmu qiraat, macam-macam ilmu. Ilmu mengenali yang mana makki, yang mana madani. Ini semua Imam As-Suyuti tulis. Imam As-Suyuti lagi kemudian pada Imam An-Nawawi. Cuma Imam An-Nawawi ni antara kitab dia yang terkenal ialah At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Pun ada terjemahan dalam bahasa Melayu. Telaga Biru ada terjemahan. Tapi terjemahan dia tu ada, kata apa, ada part-part yang masih perlukan kepada tambahan sikit. Sebab dia terlalu terjemahan, bersifat terjemahan. Dia tidak ada usaha untuk bagi orang faham. Dia tak ubah laras bahasa tu lah. Okay. Jadi Imam An-Nawawi antara yang tulis bab tentang berdamping dengan Al-Quran. Sebab nama kitab itu At-Tibyan, penerangan fi adab, pada adab-adab hamalatil Quran, berinteraksi dengan Quran. Dia tak sebutlah tadabbur secara umum, cuma dia sebut beberapa benda yang kita kena buat untuk kita tadabbur Al-Quran. Okay. Jadi itu sedikit sebanyak kalau kita boleh tengok kenapa ilmu ni penting kepada kita. Ilmu untuk tadabbur ni, ataupun kemahiran, ataupun orang kata apa, teknik-teknik tadabbur ni. Okay. Jadi untuk tidak kita lengahkan masa, kita masuk pada bab yang pertama. Okay. Bab pertama, kedua ni saya tak akan baca page by page lah. Saya akan fokus mana-mana tajuk. Cuma yang perlu untuk kita baca satu-satu ni ialah pada bab yang ketiga. Okay. Bab yang pertama, iaitu pengenalan kepada Al-Quran. Penulis dia letak subtopik yang pertama ialah maksud Al-Quran dan nama-namanya. Itu kita boleh tengok pada muka surat yang kedua. Maksud Al-Quran dan nama-namanya. Kalau kita tengok situ dia kata, maksud Al-Quran. Terdapat beberapa definisi dan maksud Al-Quran yang diberikan oleh para ulama. Antaranya ialah Al-Imam Al-Jurjani memberikan maksud Al-Quran ialah huwal munazzalu ala Rasul sallallahu alaihi wasallam al-maktubu fil masahifi al-manquli anhu naqlan mutawatira. Sesuatu yang diturunkan kepada Rasul, yang ditulis di dalam beberapa mushaf, yang dinukil dengan nukilan secara mutawatir. Ini antara tokoh yang paling awal tulis satu buku, nama dia At-Ta'rifat. Ta'rifat maksud dia apa? Definisi-definisi, himpunan definisi-definisi. Apa saja benda-benda dalam agama ni yang perlukan kepada penelitian, perlukan makna khusus, maka diletak dalam buku tu. Salah satunya ialah makna Quran, makna sunnah, macam-macam istilah-istilah yang digunakan dalam agama ni letak dalam satu kitab, nama dia At-Ta'rifat oleh Al-Jurjani. Jurjani dia tafsirkan, dia definisikan Quran. Dia kata Quran tu al-munazzal, satu benda yang diturunkan dengan proses. Perkataan munazzal mai pada perkataan nazala. Sebab tu kalau kita baca dalam Al-Quran banyak ayat sebut Allah Ta'ala kata huwallazi anzalal kitab, dialah yang telah menurunkan kitab. Perkataan anzala ataupun munazzal mai pada perkataan nazala yang bermaksud turun. Turun ni dia ada beberapa jenis turun. Dia fa'il, maknanya perbuatan. Ada turun biasa, ada turun yang menunjukkan kemuliaan, dan Quran ni duduk pada penurunan yang penuh kemuliaan. Bila mana sebut al-munazzal, ialah satu benda yang diturunkan dengan penuh adat istiadat, penuh kemuliaan. Kita baca dalam Al-Quran, Allah Ta'ala sebut tentang penurunan Al-Quran dalam surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr
Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruh. Okay, itu ayat dia. Turunnya para malaikat dan juga Jibril mengiringi penurunan Al-Quran pada malam itu. Sebab tu malam tu dinamakan dengan malam Al-Qadar. Al-Qadar dengan makna sempit, sempit dengan makna sesak. Maknanya ramai malaikat yang turun untuk mengiringi penurunan Quran pada waktu itu. Sebab Quran ni ada proses dia. Daripada Allah Ta'ala turun dulu ke Lauh Mahfuz, Lauh Mahfuz turun ke langit dunia, barulah daripada langit dunia itu turun pada Nabi berperingkat-peringkat selama 22 tahun 10 bulan ataupun 23 tahun lah. Tapi yang tepatnya ialah 22 tahun 10 bulan. Okay. Kata Al-Jurjani, ianya satu benda yang diturun dengan kemuliaan kepada Rasul, al-maktub fil masahif, yang telah ditulis dalam lembaran-lembaran. Proses penulisan Al-Quran bermula zaman Nabi, cuma dihimpun secara setempat ni ialah idea daripada Umar Al-Khattab, dan idea tu berjaya pada zaman Uthman bin Affan. Sebab tu kalau kita tengok Quran cetakan sekarang dipanggil dengan nama Rasmul Uthmani, penulisan pada zaman Uthman. Cuma pada zaman Uthman ni dia tak ada baris, dia tak ada titik, tak ada apa-apa alamat sabdu ke apa, tak ada. Dia hanya huruf semata-mata. Sebab pada waktu tu yang masuk Islam ialah kebanyakannya orang Arab yang masih lagi boleh beza yang mana satu ba, yang mana satu ta, yang mana satu sa. Walaupun dari segi bentuk mangkuk dia sama saja. Huruf ba mangkuk dia lepeh, ta pun macam tu, sa pun macam tu. Tapi orang dulu dia boleh baca. Sebab pencemaran bahasa tidak terlalu pekat pada waktu itu. Sehinggalah pada zaman Ali bin Abi Talib berlaku pembaharuan, sebab yang masuk Islam bukan hanya orang Arab, orang lain pun dah masuk Islam. Mereka tidak ada asas bahasa Arab, mereka bukan an-natiqina bil lughatil arabiyyah, orang yang bercakap dengan bahasa Arab. Jadi kena ada satu usaha. Dan yang paling latest dalam bab Quran ni ialah adanya warna-warna untuk mengenali hukum tajwid dia, mengikut pada riwayat yang dibaca lah. Cuma yang kita tengok di masjid-masjid kita ni ialah Quran penulisan resam Uthmani dengan qiraat Hafs an Asim. Kalau kita pergi ke negara-negara lain ataupun tempat-tempat pengumpulan Quran, macam Malaysia ni Nashrul Quran di Putrajaya ke mana saya tak ingat. Okay. Kalau kita pergi buat umrah di Madinah tu, Majma' Malik Fahad, di situ tempat percetakan Quran 30% untuk dijual, 70% untuk edaran percuma, termasuklah yang sampai tempat kita ni. Dan yang paling latest ialah terjemahan dalam bahasa Melayu. Kalau tuan-tuan tengok, Saudi sekarang dah keluarkan terjemahan Al-Quran bahasa Melayu Malaysia, bukan bahasa Melayu Indonesia tu, bahasa Melayu Malaysia. Dan antara yang duduk dalam tim tu ialah seorang pensyarah daripada Kuib, Dr. Luqman Maksid, satu kata apa, orang Melayu kita yang daripada degree sampai PhD di Universiti Islam Madinah. Okay. Dia antara yang terlibat dalam penterjemahan tu di Majma' Malik Fahad. Okay. Sebab waktu dia siapkan master dan PhD tu memang dia praktikal situ. Okay. Cuma nak katanya kita ada tokoh tu di sini, bukan untuk tempat lain. Okay. Dan kalau kita tengok Quran pada qiraat lain, contohnya qiraat Warsh yang digunakan oleh orang-orang di Morocco, orang-orang di Libya, orang-orang di Tunisia ni, mereka tak baca dengan riwayat kita, dia orang baca dengan riwayat Warsh. Quran dia punya bentuk tulisan tu lain sikit, dan dia punya alamat-alamat untuk mad, ahkamul mad dia ni, mad asli, mad silah apa-apa semua ni, dia lain sikit. Sebab bagi orang yang baca dengan qiraat Warsh, kebanyakan mad dia ialah mad al-mushmi', iaitu 6 harakat kebanyakannya lah. Ada juga mad yang dibacakan dengan 4 ataupun mutawassit. Dalam orang belajar qiraat dia tahulah istilah-istilah ni. Okay. Cuma kita ni di Malaysia kita guna kata apa ni, penulisan resam Uthmani dengan riwayat Hafs an Asim. Itu tentang bab penulisan lah, bab penulisan dan juga bab apa nama ni, bab bilangan ayat Al-Quran. Okay. Cuma nak fokusnya, bila mana kita cerita bab penulisan Quran ni, Rasmul Quran, dia ada sejarah panjang. Bahkan kau tengok ilmu tentang Quran ni dia ada banyak. Sebab tu saya sebut tadi Imam Asyuti dia himpun dalam buku dia Ulum Quran tu banyak cabang ilmu. Antara cabang ilmu yang kita jarang dengar
dan jarang dibincang di tempat kita ni ataupun dikuliahkan secara sistematik ialah ilmu fawasil. Kita jarang dengar. Ilmu fawasil ada dua pada Quran. Satu, ilmu fawasil fi ta'addudil ayil Quran. Ilmu fawasil pada membilang ayat Quran. Sebab kita kena tahu bilangan ayat Quran tu masih lagi khilaf di kalangan para ulama. Tak ada kata sepakat dalam bab tu. Cuma yang Quran kita duk cetak ni pakai pandangan ulama daripada Kufah yang mengatakan bilangan ayat Quran ialah 6236. Dia ada 12 tokoh ulama yang membahaskan tentang berapa bilangan ayat Quran. Ada Madani awal, Madani tsani, Makki awal, Makki tsani, Basrah, Kufah dan macam-macam lagi lah. Syamiyin, ulama daripada Syam. Cuma yang kita pakai ni, yang duk cetak ni ialah itu pandangan ulama daripada Kufah. 6236 ayat. Dan pandangan yang pelik tidak pernah diucapkan oleh mana-mana ulama tapi masyhur di kalangan orang Melayu, Quran ni 6666. Itu tak ada. 12 orang tu tak pernah sebut pun. Tak tahu dapat pada mana. Okey. Yang 6666 tu tak ada dalam mana-mana catatan ilmu fawasil, tidak ada disebut. Yang ada 6236. Dan tak ada kena mengena dengan kematian Queen Elizabeth. Sebab orang duk sibuk pasal isu tu kan. 666 tak ada kena mengena. Yang tu dia nak mati, dia matilah. Okey. Okey. Orang nak sambut biar dia nak sambut. Okey. Cuma nak katanya itu ialah pandangan ilmu fawasil. Satu dia panggil ilmu fawasil tentang bilangan ayat Quran, satu lagi dia panggil fawasil penutup ayat Quran. Sebab setiap ayat ni dia ada penutup. Contoh, innallaha alimun bidzatis sudur. Allah Taala Maha mengetahui dengan apa yang tersimpan dalam hati, dada-dada makhluknya. Okey. Dia panggil penutup setiap ayat. Itu dia panggil al-fasilah. Jamak dia fawasil juga. Ilmu ni pun para ulama bahas. Ada ayat, pattern dia, penutup dia sama saja. Ada ayat tu ayat tentang ni tapi pattern dia macam tak kena. Tak kena pada pandangan kita. Tapi para ulama mencari hikmah. Kenapa ditutup ayat tu dengan macam tu? Ini antara ilmu-ilmu yang kurang kita beri penekanan. Selain daripada itu ialah kalimatun mutasyabihah. Kalimah-kalimah yang lebih kurang, yang berulang. Dalam surah ni ada, dalam surah ni ada, pun ada kajian dalam bab tu. Dan yang paling latest ialah satu tesis master yang dibuat di Universiti Islam Madinah tentang hukum wakaf dan ibtidak, kaitan dia dengan akidah orang Islam. Yang dibuat oleh satu orang tokoh daripada Pakistan kalau saya tak silap. Sebab nama dia menarik sikit. Nama dia Absarul Islam bin Waqaril Islam. Nama orang Pakistan macam tu lah. Dia lain macam sikit. Dia meriah sikit nama dia. Okay. Cuma itu tesis yang menarik lah. Iaitu athar waqaf wal ibtida', al-waqaf wal ibtida' fil Quran wa atharuha fil aqidah. Waqaf, ibtida' dan kesan dia pada akidah. Saya tak tengok lagi sebab tesis tu agak tebal. Cuma nak sebutnya ialah ini antara penemuan-penemuan dan dia berkembang. Dia sentiasa berkembang. Kita jangan nampak ilmu Quran ni tafsir semata-mata. Masih lagi ada banyak bawah tu. Tajwid pun sama. Qiraat lagilah banyak. Sebab tu kalau tengok dalam qiraat, matan Syatibi dengan matan Ad-Duri. Matan Syatibi fokus 7 qiraat. Matan Ad-Duri fokus 10 qiraat. Dan ada satu lagi matan, 14 qiraat, 10 qiraat mutawatir, 4 qiraat syazah. Luas, satu perbahasannya luas. Cuma ilmu yang agak kemudian sikit yang masuk dengan Quran ni ialah yang maknanya yang sudah melepasi zaman salafus salih ni, dah jauh dah, ialah ilmu berkaitan tarannum. Dia agak ujung. Sebab tarannum ni orang mula bercakap tentang tarannum Al-Quran bila mana orang mengenali not music dalam irama tu. Irama Arab tu panggil. Yang kita panggil dengan nama apa nama ni? Bayati, Hijaz, Nahwan apa semua tu, 7 lagu asas dan juga lagu-lagu cabang dia, Kurdi apa semua tu. Okey. Yang tu dah kemudian dah. Cuma orang Melayu dia banyak fokus pada yang kemudian ni. Dia banyak fokus pada tarannum, tapi ilmu fawasil, ilmu tentang qiraat ni agak kurang. Bukan kata tak ada langsung, tapi agak kurang. Dan kepakaran pun tak berapa ramai. Terutamanya dalam bidang qiraat sebab dia bidang yang perlukan kepada musyafahah. Maknanya kena pergi belajar
kena belaga lutut untuk dapatkan bacaan Quran yang tepat tu. Cuma sekarang ni kalau tengok di dunia ni tak ramai. Saya ingat di dunia ni yang ada yang terkenal Syekh Qurayyim Rajih yang duduk di Turki sekarang kalau tak silap. Duduk di Qatar sekejap. Dia ni antara pemegang sanad Quran dalam bab qiraat yang paling sikit. Dia dengan Nabi tu paling sikit. Orang lain banyak sanad tapi sanad tu jauh sangat. Qurayyim Rajih ni seorang ulama di Syria, umur pun dah 90 lebih dah. Tapi masih lagi orang kata apa Allah Taala beri. Dia dulu terkenal dengan 12 orang qurra Syam. Di Syria ni ada 12 orang pakar qiraat. 11 dah meninggal, tinggal dia seorang. 11 dah meninggal. Meninggal dengan sebab revolusi perang, dengan sebab dah terlalu lanjut usia. Sebab di Syria dia pakai qiraat yang lain, iaitu qiraat Abu Amru, dan dia orang ada kecenderungan ilmu qiraat yang lain. Sekarang ni kita sebut ilmu qiraat, kita akan nampak Mesir. Adanya Ma'had Qiraat Syubra, adanya Ma'had Qiraat Tanta, ni antara dua tempat orang belajar qiraat. Dan kebanyakan guru-guru qiraat di Mesir ni kebanyakannya buta penglihatan, cacat penglihatan. Kalau kita nak tengok lah, kebanyakannya cacat penglihatan. Orang yang belajar di Syubra dia tahulah. Di Perlis ni pun ada sebahagian imam-imam masjid yang lepasan qiraat Syubra ni. Cuma nak katanya dia ada satu lagi tempat, iaitu di Syria, antaranya Mujamma' Syekh Ahmad Kiftaru dulu. Ini antara tempat melahirkan pakar-pakar Quran juga. Okey. Tapi tak ramai dah sebab qurra Syam ramai dah meninggal. Qurra di Mesir pun tak ramai. Cuma sekarang ni ada seorang di Mesir tapi tak juga duduk di Mesir, iaitu Syekh Isa Al-Ma'sarawi. Ni selalu dijemput jadi hakim tilawah dan juga hafazan antarabangsa. Dia ada seorang anak murid dia yang menetap di Malaysia ni, Hisham Abdul Bari, orang Arab tapi duduk di Kelantan. Kerajaan Kelantan ambil dia sebagai guru Quran khas. Lamalah dia duduk menetap bab kita, tapi itu antara murid yang melazimi Isa Al-Ma'sarawi. Isa Al-Ma'sarawi ni tokoh besar. Dia ada 2 PhD, satu PhD dalam bidang qiraat Quran, satu PhD dalam bidang hadis. 2 PhD. Tapi dia kena ban di Mesir dengan sebab ada beberapa pandangan dia yang agak pedas pada pemerintahan Mesir. Dia dapat suaka politik daripada Turki dan juga Qatar. Tapi rasanya duduk di Qatar sekarang ni. Okay. Cuma nak katanya ini tokoh-tokoh Quran yang ada tak ramai. Di Jordan ada seorang pemegang sanad tertinggi, tapi kalau tuan-tuan tengok dia banyak tahqiq kitab-kitab qiraat ni. Taufiq Damrah nama dia. Syekh Taufiq Damrah. Okay. Tuan-tuan tengok dia lah. Dengan keadaan yang dia duduk di Jordan tu, kalau dia duduk di Malaysia, saya jangkakan agak selesa kehidupan dia. Tapi dengan sebab dia duduk di Jordan ni, dengan orang-orang ada ilmu ni, bukan tak dapat kelebihan yang banyak lah. Walaupun dia negara Arab, walaupun tuan-tuan tahu Raja Jordan tu keturunan Nabi pun, exactly keturunan Nabi, memang betul keturunan Nabi pun, sebab dia Bani Hashim. Nama negara Jordan tu pun Al-Mamlakah Al-Urduniyah Al-Hashimiyah, Bani Hashim memerintah, yang lari daripada Hijaz. Syekh Taufiq Damrah ni saya ingat ada orang bawa dia datang ke Malaysia buat daurah di USIM, di UIA, banyak tempat. Okey. Dia kata apa? Sebab ada seorang orang Malaysia ni yang rapat dengan dia pun, saya belajar Quran dengan dia kat dulu. Okey. Dia pernah tengok akaun bank Syekh tu sebab nak beli tiket balik daripada Malaysia ke Jordan. Yang ada dalam tu lebih kurang dalam 1,000 dinar. 1,000 dinar tu dalam RM5,000 Malaysia. Itu duit terakhir dia. Tak ada duit lain. Duit tu je ada. Maknanya duit tu orang bayar dengan sebab program di Malaysia ni. Itu duit terakhir. Masih lagi menyewa rumah di sana. Umur dah 60 lebih. Tidak ada kenderaan, tak ada kereta, tak boleh bilang macam tempat kita lah. Tempat kita ni ustaz pun kaya. Tak ada ilmu pun. Cuma nak kata, sana Syekh ni macam tu lah. Sebelum pada tu ialah Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi, baru meninggal baru ni. Itu pun ulama dalam bidang Quran, tafsir. Cuma saya nak katanya ulama-ulama Quran sama ada tafsir ke qiraat agak kurang sekarang ni, agak kurang, tak ramai. Maknanya yang ada pun pijisan. Yang terkenal lah, yang tak terkenal tu mungkin ramai lagi, mungkin kita tak kenal. Cuma nak kata ni yang jadi tokoh-tokoh, yang jadi rujukan para ulama, rujukan dunia ni semakin berkurangan. Okey. Kita tengok apa yang disebut oleh Al-Imam Al-Jurjani. Dia kata
Quran itu al-maktub fil masahif, yang ditulis dalam mushaf, al-manqul anhu naqlan mutawatiran, yang telah dinukil. Al-manqul ni maksudnya yang disampaikan, sebab naqala tu maksudnya berpindah dari satu orang ke satu orang, naqlan mutawatiran, dengan nukilan yang mutawatir. Maknanya riwayat tentang bacaan Quran ni diriwayatkan dengan cermat dan teliti. Cuma tuan-tuan kena tahulah, dalam bacaan Quran ni ada 4 qiraat, dia panggil qiraat syazah, qiraat yang kata apa, yang tak disepakati, qiraat yang pelik lah. Dan salah satunya dibaca di Iran hari ni. Adalah tanda-tanda dia. Kita tak cukup masa nak cerita benda tu. Okey. Dr. Wahbah Zuhaili dalam kitabnya Al-Wajiz fi Usulil Fiqh mendefinisikan Al-Quran. Mengatakan Al-Quran itu ialah kalamullah ta'ala al-munazzal ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalamullah maksudnya firman Allah Ta'ala yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil lisanil arabi, dengan lidah orang Arab, lil i'jaz, untuk memberi mukjizat. Okey. Dalam buku terjemahan, dalam buku ni dia terjemah untuk memberi mukjizat. Saya nak beri pada tuan-tuan apa? Perkataan i'jaz ni maksudnya lah satu benda yang melemahkan. Ajaza maksud benda lemah. Bila mana Quran ni kena pada orang Arab, sampai pada orang Arab jadi lemah. Tak boleh nak buat apa. Sebab kesenian dan ketinggian susunan bahasa Al-Quran. Satu orang tokoh, saya tak pasti hidup ataupun tidak sekarang, daripada Iraq, Dr. Fadil Samirra'i, datang daripada tempat nama dia Samarra. Orang-orang daripada Samirra'i ni antara orang-orang yang pandai dalam bahasa Arab. Dia banyak tulis buku tentang ilmu balarah Quran. Menarik buku-buku dia. Buku-buku dia cerita tentang kalimah Quran tu, ketepatan Tuhan guna perkataan tu, sehingga tepatnya perkataan tu tidak ada lagi perkataan lain bahasa Arab yang boleh menepati ataupun menduduki ayat itu. Menariklah buku tu, menarik. Maknanya kalau kita baca, kalau kita mendalami ni, kita akan tengok Quran ni lain macam. I'jaz, sebab tu dia sebut lil i'jaz, untuk melemahkan, ataupun dia terjemah ni sebagai mukjizat. Maknanya mukjizat ni sifat dia ialah kena pada satu kaum, kaum tu tak akan boleh bangkit lagi, tak akan boleh dongak lagi kepala untuk lawan, tak akan boleh. Hebat tak mana pun orang Arab pada waktu tu, dengan bahasa dia orang, dengan kepetahan dia orang, dengan kefasihan dia orang tak akan boleh buat. Sebab tu Arab, mereka berbangga dengan kefasihan lidah. Dia orang rasa dia orang paling fasih lidah atas dunia ni. Sebab tu Nabi pernah sebut dalam hadis, ana afsahun nas bilughatid dad. Aku orang yang paling fasih bercakap dengan bahasa dad. Bahasa dad ni ialah bahasa Arab, nama lain bagi bahasa Arab. Sebab dalam bahasa Arab ada satu huruf yang tidak ada pada mana-mana bahasa, iaitu huruf dad. Dan tak ada orang yang boleh sebut dengan tepat. Hatta kita orang Melayu ni pun belum tentu boleh tepat lagi lah. Sebab tu kalau tengok antara tokoh yang boleh baca Quran dengan tepat ni sekarang ni ialah Mahmud Khalil Al-Husari. Dah meninggal lah pun. Qari daripada Mesir. Bacaan Quran dia antara bacaan yang paling tepat di dunia. Taklah tepat 100%, paling tepat. Maknanya paling kurang kesalahan. Dan kalau tuan-tuan dengar orang yang baca Quran tepat ni, dia tak berlagu sangat. Dia biasa je bacaan dia, tapi tepat. Samalah macam Qurayyim Rajah yang masih hidup tu dengan Mahmud Khalil Al-Husari tu. Kalau nak suruh bertanding untuk bacaan Quran tarannum dengan maqamat ni, memang tak menang lah dia orang ni. Sebab dia orang tak baca dengan berlagu. Sebab bacaan Quran yang tepat ni lah bacaan Quran yang tertib. Kita dengar tu dia sebut huruf tepat. Maknanya kita boleh agak lidah dia duduk di mana waktu dia sebut tu. Kalau orang yang belajar tajwid, dia akan nampak lah kedudukan lidah dia tu tepat. Okay. Ini ialah tokoh yang dah meninggal, bacaan Quran dia, Syekh Mahmud Khalil Al-Husari ni. Okay. Cuma nak katanya, antara sebab Quran ni turun ialah untuk memberikan cabaran pada orang Arab. Kalau kamu pandai sangat, okay, kamu buat. Sebab tu kalau tengok sampai kesudah orang Arab zaman Nabi lah, dia tak boleh cabar Al-Quran walaupun mendatangkan satu surah yang setaraf, tak boleh.
ataupun lebih kurang pun tak boleh. Ambillah contoh surah paling pendek dalam Quran, inna a'tainakal kautsar. Ambil yang tu, tiru sikit-sikit, tak boleh. Sebab orang Arab dia merasakan dia orang lidah paling fasih. Dia orang lidah yang paling fasih. Tapi sebenarnya dia, sebab tu dia panggil kita ni, orang-orang yang bukan Arab ni, sebagai ajam. Orang ajam ataupun orang ajam lah. Orang ajam ni maksudnya bukan Arab. Itu terjemahan kita lah, terjemahan sopan. Kalau kita buka dalam lisanul Arab, apa maksud ajam? Ajam ni ialah al-hayawan la ya'rifun nutuk. Haiwan yang tak pandai bercakap. Itulah yang kata pada kita. Kita yang bukan Arab ni, dia anggap kita ni ayam itik je, tak kerti bercakap. Sebenarnya. Cuma kita tak tahulah. Okay. Maknanya dia rasa pada Arab dia ada juga huruf yang dia tak boleh sebut. Sebab tu kalau tuan-tuan pergi buat umrah kan, orang Arab dia mana boleh sebut huruf P. Sebab tu dia akan sebut parking, dia akan sebut barking. Huruf B. You not allow barking here. Tak ada orang pun nak menyalak situ. Barking lah bahasa Inggeris kan, menyalak. Okay. Sebab dia tak boleh sebut huruf P. Sebab tu dia tak akan boleh sebut Pepsi sampai ke sudah. Dia akan sebut dengan B juga. Okay. Tu pun perasan lidah fasih. Cuma nak katanya itu perangai dia orang lah. Cuma nak kata kita lagi okey lah, Melayu ni lagi banyak bahasa boleh sebut. Tak apalah dia orang nak syok sendiri pun. Cuma nak katanya dia orang rasa dia orang pemilik bahasa. Dia macam orang British lah, orang British dia rasa dia manusia paling hebat atas dunia. Dia manusia, spesies manusia paling terbaik. Nak memerintah dia orang je paling cerdik, orang lain tak reti. Itu satu penyakit manusia. Dia rasa dia most superpower. Dan tu pun bahagian daripada mental sebenarnya. Cuma nak katanya ada orang dia perasan. Okay. Bila mana turun Quran, tak boleh. Sebab tu datangnya perkataan-perkataan dalam Quran yang orang Arab sendiri tak pernah dengar perkataan tu. Antaranya ialah wal-laili idza as'as. Ini Quraisy tak pernah guna perkataan as'as ni. Tak pernah guna. Antaranya ialah alhamdulillahillazi fatiris samawati wal ard. Ini surah Fatir. Turun-turunnya surah ni kecoh Arab jahiliah ni. Apa perkataan Fatir ni? Tak tahu. Sebab dia orang hanya tahu Badi'. Badi' tahu. Fatir tak tahu. Padahal dia sama maknanya. Badi' ni ialah yang memulakan penciptaan. Fatir pun sama. Nak katanya Quran ini tidak terbatas dengan bahasa Quraisy semata-mata. Sebab ada perkataan-perkataan yang tidak digunakan oleh Quraisy. Perkataan tu ada dalam Quran. Antaranya as'as. As'as maksud dia gelap gelita. Dan demi malam yang gelap gelita. Tidak ada orang Arab Quraisy, Arab Mekah tu, Al-Qurashi, yang bercakap dengan perkataan as'as. Datang-datang perkataan tu, dia orang jadi kelang kabut. Muhammad dapat pada mana perkataan ni? Mana pemilihan perkataan. Dan Allah Ta'ala jadikan Nabi ni boleh sebut benda tu. Sebab tu ada riwayat terkenal. Riwayat terkenal, ada satu kabilah datang jumpa Nabi. Kabilah ni daripada Bani Huzail. Bani Huzail ni duduk di border di antara Arab Saudi dengan Yaman. Dia panggil Najran. Najran ni tempat yang subur. Kalau tuan-tuan tengok Arab Saudi tu padang pasir, tuan-tuan pergi Najran, tuan-tuan tukar dengan perlis. Sebab sawah padi ada, semua ada situ. Kawasan yang sangat subur. Kawasan tanah tinggi, sejuk, tak panas apa semua. Dan dia orang ni bercakap dengan lahjah Tamtamaniyah. Itu lahjah dia orang. Dia orang datang jumpa Nabi, nak tanya beberapa soalan. Jauh ni, Najran jauh dengan Arab Saudi, dengan Mekah Madinah ni. 1,200 km maybe lah, mungkin. Ataupun 1,500 km. Dia lagi atas daripada Riyadh. Datang perjalanan zaman Nabi, datang jumpa Nabi, nak tanya hukum orang yang bermusafir ni, afdal dia puasa ataupun dia buka puasa. Datang jumpa Nabi, duduk depan Nabi, Nabi dalam masjid ni, tanya Nabi, hal min ambir am siyam fi am safar. Mim saja dengar. Tuan-tuan dengar kan? Hal min ambir am siyam fi am safar. Sahabat-sahabat Quraisy ni muka kelang kabut. Apa bahasa dia orang duk cakap ni? Perkataan dia orang tu, soalan, hal min ambir am siyam fi am safar. Mim. Kalau kita perasanlah ayat tu, mim lah paling banyak lah tu.
Nabi pun jawab, laisa min ambir amsiyam fi amsafar. Nabi jawab. Okey. Sahabat jadi kelang kabut. Rupa-rupanya Nabi ni boleh bercakap lahjah orang lain. Nabi masa tu Nabi kata, ana afsahun nas bi lughatid dad. Aku orang yang paling fasih dengan bahasa dad. Bahasa Arab standard, soalan dia tu bunyi dia hal minal bir as-siyam fi safar. Tu bahasa Arab standard. Tapi bahasa kampung dia orang, hal min ambir amsiyam fi amsafar. Mim saja. Sebab orang lahjah tamtamaniyah ni alif lam macam kita kan, al-Quran itu alif lam ta'rif. Orang belajar bahasa Arab, dia orang akan sebut am-Quran, dia orang tak akan sebut al-Quran. Maknanya alu ta'rif semua jadi alif mim, alif mim, alif mim. Dia orang tak akan pakai alif lam sebagai mengkhaskan perkataan tu. Maknanya Nabi ni dia jawab tu dengan wahyu lah. Okay. Lalu dia orang pun balik, sebab jawapan Nabi dah clear. Dia orang tanya, adakah daripada kebaikan satu orang yang bermusafir dia berpuasa? Nabi kata, laisa min ambir amsiyam fi amsafar. Nabi jawab dengan lahjah tamtamaniyah. Nabi kata, bukan daripada kebaikan orang yang musafir dia tetap juga puasa, sebab dia orang ni jauh, tak perlu puasa. Sebab kalau dia orang puasa, dia orang akan rasa berat dengan syariah. Jangan puasa. Balik kampung nanti dah duduk elok, dah tenang, dah hilang dah rasa letih bermusafir, ganti balik. Itu cara jawapan Nabi. Cuma saya nak sebutnya, Quran ni macam tu lah. Sebab tu kalau kita baca riwayat Abu Amru ke Quran, kalau kita baca dalam ilmu qiraat lah, saya tak menguasai ilmu qiraat, walaupun dulu sempatlah belajar, tapi itu hanya belajar sebab syarat saja, bukan belajar macam orang nak ambil CJ apa semua ni, bukan. Okay. Kita akan tengok ada beberapa qiraat yang dia punya bunyi tu macam tu. Dia isbat mim, saya tak ingatlah istilah dia apa. Cuma kita akan tengoklah, ada tempat-tempat yang bacaan kita dia wakaf, tapi dia orang sambung dengan huruf mim lagi. Itu beberapa kiraat-kiraat, antaranya kiraat Warsh, Abu Amru, Qumbul, macam-macam kiraat lah. Okay. Cuma nak katanya di Malaysia ni dia tidak ada lagi tempat. Cuma saya duk tengok-tengok dalam YouTube ni, ada satu tempat menarik, tempat pengajian dia, tapi bukan di negara Arab, di Texas, US. Tapi di orang kata apa, satu tempat pengajian komuniti Islam sana, oleh satu orang tokoh ni, nama tempat pengajian dia ialah Al-Hirz Institute, tempat orang hafal matan-matan. Okay. Dia jadi imam tarawih ni, dia akan baca dengan kiraat yang berbagai-bagai, kiraat yang macam-macam. Bacaan Quran dia menarik lah, bacaan Quran dia bagus, tapi dia baca dengan kiraat lain-lain. Jadi orang akan perasan, di Perlis ni kita tidak ada pakar, tak ramai nampak tu, tak boleh buat lagi lah, tak boleh buat. Ada setengah negeri dah boleh buat. Macam Kelantan dan Pahang ni, dia orang ramai pakar kiraat. Dalam solat tarawih ni kita boleh dengar. Saya suka nak memperkenalkan benda ni supaya kita tak terkejut bila mana kita pergi tempat orang. Cuma riwayat Hafs ni antara riwayat yang paling ramai. Tahu ilmu kiraat ni dia membantu juga untuk kita tadabbur. Sebab apa? Ada beberapa bacaan dalam kiraat lain, kalau kita baca dengan kiraat Hafs ni, kita tak boleh tangkap kat mana yang Tuhan nak sebut tu. Tapi kita kena guna lahjah bacaan lain, baru kita nampak maksud sebenar tu. Sebab tu kalau tengok, hatta kita dalam bahasa Melayu ni pun, ada beberapa perkataan bahasa Melayu standard tak akan boleh lawan tepatnya bahasa daerah tertentu. Itu antara bendanya lah. Contoh, kecaknaan. Kecaknaan ni dia bukan bahasa Dewan Bahasa Pustaka, dia bukan bahasa persuratan. Cakna ni ialah orang Terengganu duk cakap. Okay. Dulu dalam Dewan Bahasa ni, dalam tata bahasa Dewan negara kita ni, perkataan prihatin digunakan untuk menunjukkan orang yang beri perhatian tinggi. Okay. Tapi bila mana dia gubal balik, dia letak cakna tu menjadi satu perkataan yang diiktiraf sebagai perkataan persuratan, walaupun dia bahasa daerah. Orang baca Dewan Bahasa Pustaka dia akan tahulah, dia bahasa daerah, DK ke DT ke, dialek Kelantan, dialek Terengganu, masuklah dialek utara Kedah apa semua adalah nampak tu. Okay. Cuma nak katanya dalam bahasa Arab pun macam tu, dia kena guna bahasa daerah tu lebih merasai ketepatan perkataan tu. Nanti kita akan tengoklah dalam teknik tadabbur akan datang. Okay. Cuma nak sebutnya, bila mana kita bahas tentang Quran ni, benda tu lah i'jaznya di situ, iaitu benda yang melemahkan. Arab Quraisy dia rasa dia hebat, sebenarnya lebih hebat Quran tu lagi. Okay. Cuma nanti kita akan tengok pada kali yang akan datang lah. Okay.
untuk maksud Al-Quran ni, kita perhabislah sikit lagi bila mana penulis tu kata bi aqsari surah minhul maktub fil masahif al-manqul bil mutawatir al-muta'abbadu bi tilawatihi al-mabdu'u bi suratil Fatihah al-maktum bi suratin Nas. Ini ialah definisi yang panjang dan komplit oleh Wahbah Zuhaili. Dia kata Quran itu mukjizat dengan surah yang paling pendek, al-maktub fil masahif, yang tertulis dalam mushaf, manqul bil mutawatir, yang dinukilkan dengan mutawatir, iaitu qiraat tu mutawatir, al-muta'abbadu bi tilawatihi, dan Quran itu menjadi ibadah dengan membacanya. Ini tak ada sebut dalam ta'rif Jurjani sebelum ni. Al-mabdu'u, yang dimulakan dengan surah Al-Fatihah, al-makhtum bi suratin Nas, yang ditutup dengan surah An-Nas. Jadi ini antara tafsiran, ada antara ta'rifan, definisi Quran yang paling terbaik lah, paling tepat. Jadi untuk pagi ni kita nak fokus tentang maksud Quran dulu. Nanti akan datang kita sebut lebih-lebih kurang je lah untuk nama-nama Quran apa-apa semua tu. Kita akan cepat-cepat nak masuk kepada bab yang kedua. Sebab itu ialah antara tonggak utama buku ni lah, iaitu tentang tadabbur. Dan kita akan pergi pada bab yang ketiga. Kita nak fokus pada 30 teknik tepat yang digariskan sebagai teknik yang utama untuk buku ni. Okay. Jadi kita berpada situ je untuk pagi ni. Moga Allah Ta'ala beri pada kita rahmat dan berkat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.